Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alaizati binti Syarizal, nombor matrik D210523. Definisi autism. Autism adalah satu gangguan pembesaran seseorang dalam jangka masa panjang yang memberi kesan kepada kanak-kanak dalam proses informasi. Kebiasaannya, autism akan berlaku kepada kanak-kanak di antara 1 hingga 2 orang dalam kalangan 1000 dan ia akan terjadi 4 kali kerap di kalangan kanak-kanak laki-laki. Gejala ini biasanya akan berlaku sebelum kanak-kanak itu berusia 3 tahun. Akan tetapi, ia adalah tidak pasti. Autism juga adalah salah satu bahagian gangguan yang dipanggil Partial Developmental Disorder. Dan satu lagi gangguan daripada kumpulan ini adalah Asperger Syndrome, di mana pertuturan kanak-kanak dan kemahiran kognitif boleh menjadi normal. Sebab-sebab autism tidak dapat diketahui, tetapi berkemungkinan punca daripada faktor keturunan ataupun berlaku ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Perencat akal boleh berlaku dalam 75% kepada kanak-kanak autism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Masnan Maulana, memegang nombor kad matrik D2010522. Ciri-ciri yang terdapat pada kanak-kanak autism ialah mungkin simptom yang dialami oleh seorang kanak-kanak autism berbeza dengan yang lain. Berikut merupakan simptom yang dialami oleh kanak-kanak autism. Yang pertama, kemahiran sosial. Kemahiran sosial ini merupakan masalah lazim kepada pengidap pesakit autism. Ini memberikan impak besar dalam kehidupan mereka. Antara kemahiran sosial yang dialami oleh kanak-kanak autism ialah yang pertama, mereka tidak suka berkongsi minat. Yang kedua, mereka tidak gemar disentuh ataupun dipeluk. Yang ketiga, mereka susah dipujuk apabila mereka mengamuk, marah. Yang keempat, mereka berkomunikasi hanya untuk mencapai sesuatu perkara. Contoh, mereka nak main dengan Lego. Contoh Lego tu kat atas tu, kat atas kat tempat tinggi. Lepas tu dia minta dekat mak ayah dia bukan bercakap, dia cuma tarik tangan mak ayah dia, lepas tu pergi kat tempat kat mana Lego tu ada, lepas tu dia akan tunjuk nak tu. Means dia tunjuk dia nak tu. Selain itu, kemahiran komunikasi juga bergantung kepada individu itu sendiri. Hal ini demikian kerana terdapat kanak-kanak autism yang dapat bercakap secara normal dan juga terdapat kanak-kanak autism yang tidak dapat bercakap secara langsung. Selain genetik, faktor yang memberi kesan kepada isu ini adalah faktor persekitaran, faktor mereka dibesarkan dan juga pendedahan awal yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Antara contoh masalah komunikasi kanak-kanak autism adalah mereka lambat bercakap. Selain itu, mereka juga gemar menggunakan perkataan yang bertentangan dengan perkataan tersebut. Contoh, saya nak makan, dia guna dia nak makan. Macam tu. Selain itu, mereka sering mengulang perkataan ataupun sesuatu ayat. Seterusnya, mereka tidak menjawab soalan yang diajukan oleh orang besar ke ataupun orang sekeliling mereka. Mereka tidak menggunakan isyarat badan dan juga mereka tidak bermain uluk-uluk. Seterusnya, mereka minat dan berkelakuan aneh. Antaranya, mereka suka bermain dengan tayar kereta mainan. Diorang main tayar je. Diorang main pusing-pusingkan tayar. Selain itu, mereka bermain dengan cara yang sama. Mereka tidak bermain dengan cara yang berbeza. Seterusnya, mereka tidak suka kepada perubahan. Contoh, perubahan persekitaran. Mereka suka tempat yang sama, keadaan yang sama. Mereka tak suka dengan cara yang berubah. Nanti kalau diorang tak suka, macam diorang pelik, nanti diorang mulalah mengamuk, marah, tantrum diorang datang. Selain itu, mereka suka membuat pergerakan yang berulang. Contohnya mengepak-ngepak tangan, membuat pusingan bulatan. Mereka suka buat ulang-ulang. Selain itu, mereka merupakan seorang kanak-kanak yang hyperaktif. Iaitu mereka tidak tahu penat. Dia tak tahu penat. Dia tak tahu erti sakit apa, dia tak tahu. Sebab itulah mereka tidak bermain uluk-uluk.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Afika binti Ishak, nombor matrik D2010547. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan faktor-faktor menyebabkan autism. Baiklah, antara faktor yang boleh berlakunya autism terhadap kanak-kanak itu adalah kemungkinan faktor genetik. Autism ini mempunyai kecenderungan untuk diwarisi dalam kalangan keluarga dan ia mungkin sesuatu yang diwarisi daripada ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut. Jika seseorang kanak-kanak itu mempunyai didiagnosi dengan autism, berkemungkinan kepada adik-beradik untuk mempunyai keadaan yang sama. Di dalam sesetengah kes, autism mungkin berkaitan dengan kecelaruan genetik yang lain seperti sindrom Fragile X atau sklerosis tuberosa. Manakala dalam kes yang lain pula, sedikit perubahan dalam pelbagai genetik boleh menjadikan seseorang itu cenderung terhadap autism. Antara faktor juga boleh berlakunya autism ni adalah faktor persekitaran. Pencetus persekitaran boleh mengakibatkan perkembangan autism. Berlakunya masalah ketika mengandung atau ubat yang diambil ketika itu juga boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, jangkitan virus, pendedahan terhadap bahan pencemaran udara atau ubat yang dipreskripsikan seperti thalidomide dan valproic acid boleh meningkatkan risiko dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu juga, punca biologi lain. Contohnya, kemungkinan berlakunya autism ni ada berkaitan dengan sindrom Down, iaitu kecelaruan genetik yang menyebabkan kelewatan dan perkembangan keupayaan untuk belajar dan ciri-ciri fizikal yang tidak normal seperti zona otot yang berkurangan, hidung yang penyek, mulut yang kecil dan tangan yang kecil. Selain itu, distrofi otot pun boleh ada berkaitan juga dengan autism, iaitu sekumpulan keadaan genetik yang mampu mengakibatkan otot menjadi lemah secara progresif dan kehilangan jisim otot. Dalam keadaan ini, genetik yang tidak normal mengganggu penghasilan protein dan mengakibatkan masalah kesihatan otot. Selain itu juga, berlakunya punca autism ni boleh berkaitan dengan palsy cerebrum, penyakit kronik yang menjejaskan otak dan sistem saraf menyebabkan kesukaran untuk bergerak dan koordinasi. Selain itu juga, spasma infantil, iaitu sejenis epilepsi, iaitu keadaan apabila otak mengakibatkan serangan sawan yang berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hazwani binti Asfullah, nombor matrik D2010494. Intervensi awal ialah satu proses membekalkan perkhidmatan, pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak yang berisiko atau yang mengalami kelambatan. Perkhidmatan atau program intervensi awal yang disediakan adalah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan keluarga yang berkeperluan khas dalam 5 bidang perkembangan. Melalui pelbagai terapi dan cara perkhidmatan seperti terapi cara kerja, fisio, terapi pertuturan dan khidmat sokongan untuk keluarga. Program intervensi awal ini disediakan kepada kanak-kanak untuk mengenal pasti sebagai kanak-kanak yang mengalami kelambatan atau ketidakupayaan dari segi perkembangan yang berumur 0 hingga 6 tahun. Program intervensi awal di Malaysia disediakan kepada kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas yang berumur dari 0 hingga 6 tahun. Di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, terdapat 3 kategori kanak-kanak yang berkeperluan khas, iaitu kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Kanak-kanak autism merupakan salah satu golongan yang mempunyai masalah pembelajaran. Oleh itu, intervensi awal boleh mengurangkan kesan kelambatan yang dialami oleh kanak-kanak autism, malah boleh mengelakkannya menjadi semakin serius. Selain itu, intervensi awal juga boleh memaksimalkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas dan mengurangkan bebanan masyarakat. Seterusnya, mengurangkan tekanan keluarga dan keperluan pendidikan khas bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas. Intervensi awal ini perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan keberkesanannya. Seterusnya, sokongan dan kerjasama antara para guru dan ibu bapa serta penjaga juga penting bagi memastikan kanak-kanak mendapat impak positif daripada amalan intervensi awal tersebut. Sokongan dari para ibu bapa sangat membantu dalam memastikan kelangsungan intervensi yang dilakukan oleh para guru akan berkesan dalam mendidik anak-anak autism. Seterusnya, intervensi yang dilakukan di sekolah perlu ada kesinambungan dengan di rumah juga.
Oleh itu, di rumah, ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab meneruskan intervensi yang telah dilakukan oleh para guru di sekolah. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga perlu bertanggungjawab bagi meneruskan intervensi yang telah dijalankan di sekolah oleh para guru mereka. Contohnya, dalam bab menunaikan solat dalam kalangan autism Muslim. Terdapat juga anak-anak autism yang tidak melaksanakan solat di rumah kerana ibu bapa mereka meminta sedemikian. Sekali intervensi awal secara berterusan yang telah diajar di sekolah adalah sangat penting dilaksanakan terhadap semua individu autism kerana ia mampu mendisiplinkan diri mereka sendiri. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Baharudin yang memegang kad matrik bernombor D2010521. Saya akan terangkan tentang masalah bahasa kanak-kanak autism. Masalah kanak-kanak autism tidak hanya menggunakan bahasa bertuturan yang sedikit. Sebaliknya, bagi mereka yang boleh bertutur, mereka menggunakan bahasa yang abnormal. Seterusnya, bahasa kanak-kanak autism adalah terhad dan tidak fleksibel. Malah, mereka banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan dan tidak menggunakan secara kreatif. Dia terdapat 3 bentuk bahasa, iaitu fonologi, morfologi dan sintaksis. Pertama, fonologi. Kanak-kanak ini digambarkan bercakap seolah menyanyi. Selain itu, ia mempunyai turun naik dalam kesungguhan vokal, iaitu terlalu tinggi dan terlalu lembut. Kedua, morfologi. Kanak-kanak autism ini digambarkan kerap meninggalkan imbuhan. Contoh, ayat kanak-kanak autism, saya sedang lari. Ayat yang sepatutnya, saya sedang berlari. Yang ketiga, sintaksis. Kanak-kanak autism ini digambarkan bahasa pertuturannya kurang kompleks berbanding dengan kanak-kanak lain, walaupun mereka menggunakan struktur ayat atau bahasa yang sama. Contoh, ayat kanak-kanak autism, bola tendang saya. Ayat yang sepatutnya, saya tendang bola. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang kandungan bahasa ataupun semetik. First, bahasa Indo-interaktif. Kanak-kanak autism dikatakan mempunyai bahasa mereka sendiri, iaitu maksud perkataan dan frasa yang dikeluarkan adalah unik. Lepas tu mereka cenderung mengingati perkataan-perkataan yang mereka belajar pertama kalinya tetapi gagal membuat generasi untuk menggunakan perkataan tersebut dalam situasi yang baru. Okey, penggunaan bahasa traumatik. Kanak-kanak autism sering menghadapi masalah dalam penggunaan bahasa. Contoh dia macam masalah penggunaan kata ganti nama. Kanak-kanak autism sering keliru dalam merujuk dalam jempina seperti he dan she. Hal ini kerana kanak-kanak suka memahami dan berubah menyerupai